Dalam video ini saya ingin memberikan penjelasan tentang tempoh masa di antara azan dan iqamah. Tempoh masa di antara azan dan iqamah. Makna dia apa? Selepas azan tu, berapa lama kita ambil masa untuk iqamah, seterusnya melakukan solat. Yang pertama kita lihat azan tu hukumnya sunat dan iqamah hukumnya sunat. Kenapa disyariatkan azan? Apa tujuan muazzin itu melaungkan azan? Yang pertama sekali, azan ni dia ada kaitan dengan semayang, dan yang kedua, azan tiada kaitan dengan semayang. Saya nak cerita kaitan dengan semayang saja, dengan solat. Ada 3 tujuan utama azan yang berkaitan dengan solat. Jika azan itu dilaungkan di masjid atau surau atau tempat orang pergi semayang berjamaah, maka tujuan yang pertama adalah untuk memaklumkan masuknya waktu solat. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, azan itu adalah untuk mengajak orang yang mendengar azan supaya ramai-ramai pergi ke masjid atau surau untuk melakukan solat berjamaah. Dan tujuan yang 3 azan ni, barangkali ini di luar daripada masjid dan surau, ialah semata-mata untuk melakukan solat. Mana sebelum kita melakukan solat, disunatkan azan terlebih dahulu. Manakala iqamah pula adalah selepas pada azan tu, iqamah pula, lafaz iqamah adalah untuk mengajak orang segera bangun untuk melakukan solat setelah dilakukan azan. Sebab itu di segi lafaz azan dan iqamah ni ada perbezaan. Azan ini disunatkan kita melafazkan kalimah-kalimahnya secara orang panggil apa, secara lanjut-lanjut, ambil masa yang lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lebih kurang itu. Manakala iqamah pula disunatkan secara lafaz yang cepat-cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa beza? Kerana azan ini dia perlu dilafazkan dengan bahasa yang lanjut-lanjut, kerana memberi peluang kepada orang yang mendengar untuk hadir mendirikan solat. Dia ambil masa, beri masa pada orang untuk buat persiapan untuk melakukan solat. Iqamah pula ialah lafaz itu disunatkan dipercepatkan kerana masa solat, masa untuk melakukan solat sudah tiba. Itu dia punya perbezaan dia. Kemudian azan ini tempoh perbezaan masa di antara azan dan iqamah berapa lama. Maka saya duk cari dalam kitab-kitab dan juga dalam hadis, tidak dihadkan masa berapa lama, berapa minit dan seumpamanya, tidak dihadkan masa. Tetapi kalau disemak di dalam kitab-kitab fiqh, sunat bagi seseorang yang melafazkan azan, sebelum dia melafazkan iqamah, sunat dia menanti untuk satu tempoh masa baru dilafazkan iqamah. Mana kalau dia lepas azan terus dia iqamah, mana tak ada lah sunat tu. Kenapakah disunatkan menanti tempoh masa yang tertentu sebelum dilafazkan iqamah? Kerana yang pertama sekali untuk memberi peluang kepada orang yang mendengar lepas azan untuk datang ke masjid atau surau melakukan solat. Sebab masa azan berkumandang, bukan semua orang berada dalam masjid. Kadang-kadang dia duduk di kedai, duduk tengah berniaga, dia dengar lepas azan, dia tinggal perniagaan dia pergi ke masjid. Kadang-kadang orang tu duduk di rumah, terutama solat subuh, dia dengar azan, dia bingkas bangun cepat-cepat pergi ke masjid. Jadi kita memerlukan masa sebelum iqamah tu untuk memberi peluang orang datang beramai-ramai ke masjid atau surau supaya para jemaah tu dapat ramai. Itu satu. Dan yang keduanya ada kaitan dengan sembahyang juga. Kita beri tempoh satu masa kepada orang ramai untuk melakukan solat, maka dia ambil masa sebelum iqamah ialah kadang-kadang selepas azan tu, kalau kita qomat tu, ada orang yang ada di masjid lah, tetapi dia belum sempat berwuduk. Bagi masa ke dia untuk mengambil wuduk. Jadi tempoh ambil wuduk tu dengan tempoh iqamah, sempatlah dia masuk sebelum orang melepaskan iqamah. Dan satu lagi, kalau dikaitkan dengan semayang ni, sebahagian daripada semayang fardu ini ada yang sunat qabliyah, dilakukan solat sunat qabliyah. Seumpama solat subuh
solat zuhur, solat asar dan solat isyak. Jadi kalau selepas daripada azan terus dilepaskan iqamah, makna tidak ada peluang lah untuk orang-orang yang sembahyang ni melakukan solat sunat qabliyah. Sebab tu dia perlukan ambil tempoh masa. Jadi oleh kerana tujuan-tujuan tersebut, saya sebut, kali ini saya ulang, untuk melakukan lepas azan tu bagi peluang untuk orang melakukan solat sunat qabliyah, maka jangan qomat lagi. Yang kedua, bagi orang yang tak ada yang sembahyang lagi dan seumpamanya. Dan yang ketiga, bagi orang yang berada di luar masjid, bagi ada sempat masa untuk dia hadir. Sampai-sampai tu dia sempat bertakbiratul ihram bersama imam. Tidaklah dia menjadikan dia makmum yang masbuk. Itu sekurang-kurangnya 3 tujuan. Mengapa iqamah itu disunatkan berlaku tempoh masa di antara azan dan iqamah. Mana tidak tidak dilakukan iqamah sebaik saja azan selesai disempurnakan. Ulama semua bersepakat itu kecuali pada sembahyang maghrib. Solat maghrib itu maka tidak disunatkan penantian yang lama disebabkan waktu maghrib itu waktu yang pendek. Sebagian ulama menyebut kita tunggu lepas azan tu sekadar membaca 3 ayat Quran saja, maka terus dilepaskan iqamah. Okey, persoalan sekarang, oleh kerana tidak dihadkan masa yang tertentu, berapa lamakah muazzin itu nak menunggu sebelum dia melepaskan iqamah. Maka dalam konteks kehidupan kita sekarang ni, kita tengok sukat dengan sukatan minit. Sukatan minit lebih kuranglah hasil pembacaan saya bahawa tempoh masa yang sesuai di antara iqamah dan azan, di antara azan dan iqamah, nak bagi peluang orang yang duduk di rumah main ke masjid, nak bagi peluang orang yang tak ambil sembahyang ambil sembahyang, nak bagi peluang orang sembahyang sunat qabliyah, maka lebih kuranglah disukat oleh kebanyakan ulama kita ialah 10 minit. Ini bukan tepat, lebih kurang 10 minit. Jadi contoh kalau kita sembahyang azan zuhur, pada azan zuhur tu zuhur masuk pukul 1.25. Pukul berapa nak iqamah? 1.35. 10 minit. Kalau solat Isyak, solat Isyak masuk waktu pukul 8.45. Pukul berapa nak lafaz iqamah? 8.55. Lebih kurang tu lah 10 minit ambil masa. Dengan penantian 10 minit itu membolehkan 3 perkara ini dapat dilakukan. Orang yang duduk di rumah dapat bersegera datang ke masjid. Orang yang tak ambil sembahyang ni boleh ambil sembahyang, dan orang yang mendengar azan dia nak ambil masa untuk melakukan solat sunat qabliyah, dia dapat melakukannya. Itu satu. Dan satu lagi pembacaan saya melihat bahawa pada solat subuh maka disunatkan bagi panjang lagi tempoh penantian. Kalaulah solat yang lain kita ambil masa 10 minit, solat subuh tu gandakan sekali lagi, lebih kurang 20 minit. Kalau subuh masuk pukul 5.50 contohnya, subuh masuk pukul 5.50, maka tempoh iqamah yang paling sesuai ialah 6.10. 5.50 sampai 6.10, 20 minit. Pasal apa subuh tu dia ambil masa yang sangat lama? Kerana hak ni lagi masalah. Kalau orang duduk tengah tidur, dia dengar azan subuh, terus dia nak bangkit, terus dia nak pergi beli air, terus dia nak kencing, terus dia nak ambil sembahyang dan seumpamanya, maka masa 20 minit itu sangat sesuai. Sebab itulah orang kalau yang berada dalam masjid dah lepas daripada azan subuh, dia sembahyang sunat, maka ada wirid, dia istighfar dan seumpamanya, menanti orang-orang yang belum datang ke masjid lagi. Tu bolehlah. Tapi kalau selepas azan terus iqamah, tak ada masalah. Tapi rugilah beberapa dalam konteks orang nak sembahyang sunat, dia tak dapat melakukan. Dalam konteks nak meramaikan bilangan jemaah, tidak akan berlaku. Sebab apa? Sebab orang yang azan tu dia tak bagi selang masa yang sesuai untuk meramaikan bilangan jemaah di dalam masjid. Dan dalam konteks musim Covid sekarang ni, kalau di masjid disuruh umpamanya, kalau dalam konteks musim Covid sekarang ni dihadkan bilangan orang yang sembahyang, contohnya 20 orang. PKPD 5 orang sahaja. Jadi kalau dah dilafazkan azan dalam masjid, 5 orang duduk ada dalam masjid tu, orang lain memang tak dibenarkan mai, maka tempoh masa ini tidak perlu ditunggu lagi.
Sebab apa? Memang banyak orang, banyak tu sempat dah habis melakukan solat sunat qabliyah, teruslah melafazkan iqamah tanpa perlu menunggu 5 minit, 10 minit, sembahyang subuh 20 minit dan seumpamanya. Itulah sikit panduan yang dapat saya berikan kepada orang-orang yang tugasnya sebagai muazzin. Orang yang jadi Bilal, janganlah orang kata kejam sangatlah lepas daripada azan terus iqamah sehingga tak memberi peluang kepada jemaah yang lain. Satu lagi sebelum saya menutup video ni, kalau azan di tempat yang lain daripada masjid dan surau, tak perlulah menanti masa yang lama. Kalau di rumah, azan di rumah semua ahli keluarga, tak payahlah menanti masa yang lama begitu, sebab ahli jemaah sudah sedia dalam rumah pas sembahyang sunat terus saja melepaskan iqamah. Semoga video ni ada manfaatnya. Wallahu alam.